Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi kita bertemu dalam channel Kisah Pengalaman Seramku ini. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang sudi like, subscribe and share channel ini. Saya doakan anda semua semoga panjang umur, murah rezeki dan terhindar daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan yang jahat. Kali ini saya akan menceritakan satu kisah pengalaman seram daripada rakan subscriber kita namanya Bakar, yang mana dia telah menghantar email kepada saya untuk meminta saya mengkongsikan cerita ini kepada anda. Semoga cerita ini dapat memberi manfaat dan moga-moga ada kebaikannya untuk kita semua. Seterusnya selepas ini. Kisah ini terjadi sekitar tahun 1989 yang lalu. Kisahnya sudah lama, tetapi rakan kita ini telah mengkongsikan cerita ini kepada kita sebagai untuk menjadi tauladan dan juga iktibar, dan juga moga-moga anda terhibur dengan cerita ini. Kisahnya ketika itu Cik Bakar ini dalam keadaan sakit dan ditahan di ward hospital lelaki. Ya, dia sakit akibat kemalangan di jalan raya. Jadi terpaksalah dia ditahan di hospital ward laki-laki. Pada masa sama ketika itu banyak jururawat pelatih yang baru bertugas pada waktu itu. Jadi kisahnya adalah, kita ringkaskan cerita bahawa Encik Bakar sepelik kerana dalam semua jururawat itu, termasuklah jururawat pelatih itu, ada satu jururawat yang perangainya agak pelik dan ganjil bagi pandangan Cik Bakar. Peringkat awal tu Cik Bakar tak berapa perasan lah tentang jururawat ini. Mungkin dia anggap jururawat ini mempunyai perangai yang lain daripada lain, kenakalannya, gurauannya, ya. Tetapi yang memelikkan dia, yang menyebabkan Cik Bakar tertanya-tanya kenapa dia buat begitu, ialah ketika pada satu malam, ketika jururawat ini ditugaskan untuk menambahkan darah kepada seorang pesakit di sebelah ward Cik Bakar ni, yang mengherankan Cik Bakar ni, sebelum ditambahkan darah kepada pesakit, ya, iaitu biasakan jururawat kalau tambah darah kepada pesakit, dia akan masukkan dalam tangan tu, ya, satu jarum untuk disambungkan dengan darah, ya, jarum kemudian dia akan cari urat yang sesuai, kemudian dimasukkan jarum dan terus sambung kepada darah yang digantung. Tetapi yang peliknya, Cik Bakar nampak jururawat ni ketika dia masukkan jarum ke tangan itu, dia rasa dulu darah tu. Itu yang pelik. Dia ambil darah, dirasa. Kemudian darah tu pula dah dimasukkan dulu, yang mana tumpah-tumpah tu darah yang berlebihan yang keluar daripada tangan pesakit tu. Kebiasaannya jururawat lain dia akan lap dan buang, tapi dia tidak, dia ambil dan dia jilat. Ini yang menyebabkan Cik Bakar rasa, kenapa jururawat ni begini? Ya, tak geli ke dia makan darah? Tak geli ke dia tengok darah? Sedangkan jururawat pelatih yang lain nampak darah pun kadang-kadang takut. Ambil jarum injection orang pun takut. Tapi dia ni agak berani, ya. Waktu tu Cik Bakar tak pedulilah. Mungkin ini dia punya perangai ke apakah, dia nak rasa ke apakah. Wallahualam lah kata Cik Bakar. Dia tak kisahlah. Begitulah seterusnya. Pada hari-hari yang lain, dia mendengar cerita daripada orang yang berkunjung ke hospital di kalangan jiran-jiran hospital, dua hospital itu, termasuk keluarga sendiri menceritakan, berbisik-bisik mencerita bahawa banyak orang di hospital itu ternampak ada seorang jururawat, ya, yang kerjanya ni suka minum darah.
Bila terdengar begitu, Cik Bakar pun, iyakah cerita ini betulkah ataupun khayalankah, dongengkah? Bukan setakat itu, bahkan banyak yang nampak. Ada seorang makcik itu yang katil watnya berhampiran dengan katil saya menceritakan, saya dengar perbualan mereka walaupun jarak satu katil lah dari saya, sebab makcik itu agak kuat je suaranya dengan bahasa daerahnya tu. Kata makcik itu, anak saya, dia kata baru bersalin, ya, baru bersalin di di wad bersalin, ibu bersalin lah. Tapi yang mengherankan tu, doktor bertanya, kenapa begitu cepat? Doktor bertanya kepada anak saya, kenapa begitu cepat sangat darah ni masuk ke badan you? Kata anak saya yang bersalin, saya tak tahu. Saya mana tahu doktor. Tadi dia kata, baru saja jururawat lain letakkan darah, tak sampai pun 20 minit dah habis. Jadi doktor pun heran. Dia cek, adakah darah tumpah ke apakah? Tak juga. Ya, dia heran. Bahkan bukan setakatlah anaknya dia kata begitu, banyak tempat-tempat yang begitu. Hingga kan jururawat semua bertanya-tanya, kenapakah ini? Ya. Akhirnya benda tu berlarutanlah lebih kurang 1 minggu. Heboh di hospital tu peringkat awal, yang mana menceritakan bekalan darah selalu habis. Bekalan darah selalu berkurangan di daerah itu. Jadi cerita ni berpanjangan hingga kan ada orang yang ternampak, ya, seperti sosok jururawat berjalan, tetapi jalannya agak pelik. Biasa jururawat ni berjalan seperti kita lah, manusia biasa, tapi dia berjalan agak pelik, iaitu dia berjalan sambil mundur ke belakang. Sambil mundur ke belakang. Ini banyak diceritakan oleh pesakit-pesakit yang ada di wad itu. Bila pesakit itu bercerita dengan jururawat yang lain, jururawat lain tak percaya. Dia kata, pakcik, itu mungkin hayalan pakcik kerana pakcik sakit, ataupun pakcik makan ubat, ataupun apa-apalah orang cerita. Jadi yang pesakit-pesakit di wad ni mungkin percayalah sebab mereka sakit. Jadi mereka anggap itu seperti hayalan ataupun ialah kerana sakit kan. Hinggalah satu masa cerita tu benar-benar kelihatan oleh jururawat itu. Mereka benar-benar ternampak ketika mereka mengambil bekalan darah di tempat darah. Mereka ternampak perempuan yang menyerupai seperti jururawat itu tengah menghisap darah di dalam bilik darah. Subhanallah. Maka menjeritlah jururawat-jururawat yang nampak itu, ketakutan dan lari. Maka dari situlah mereka percaya dengan kata-kata pesakit-pesakit yang ada di wad itu, yang mengatakan bahawa ada sesosok manusia menyerupai jururawat yang datang selalu menghabiskan darah. Sama darah itu digantung untuk ditambah dengan pesakit ataupun di tempat bekalan darah. Subhanallah. Maka pihak pengurusan hospital pun telah memanggil ustaz-ustaz di sekitar itu untuk membuat satu rawatan ataupun ruqyah untuk menghilangkan gangguan itu. Maka ramailah ustaz-ustaz yang datang ke surau hospital itu untuk membacakan Yasin, doa selamat, zikir, solat hajat dan bagai-bagai lagi kaedah lah mengikut ajaran Islam tu. Hinggalah dikatakan ceritanya, akhir ceritanya, maka lepas itu tidak ada lagi lah kejadian yang pelik-pelik berlaku di hospital ketika itu. Seperti kehabisan bekalan darah dan seperti nampak seorang seperti jururawat, ya, yang rakus menghisap darah. Sebab itulah kata Cik Bakar, dia pelik ketikalah jururawat itu tambahkan darah ke seorang sakit, bukan darah yang lebihan ataupun tumpah, bukan dilapnya, bahkan dijilatnya dan dirasanya. Inilah sampai sekarang Cik Bakar tertanya-tanya, jururawat itu apakah jururawat manusia ataupun jelmaan daripada makhluk yang lain. Ada yang mengatakan bahawa yang datang mengganggu di hospital itu adalah manusia yang mengamalkan ilmu hitam daripada Indonesia. Wallahualam apakah itu benar atau tidak. Ya, dia menyerupai seperti jururawat, dia boleh menyerupai seperti siapa saja pun, dan dia akan mengambil darah di hospital itu. Ada yang mengatakan lebih elok dia ambil darah
di tempat bekalan darah daripada menghisap darah orang seperti Pontianak. Wallahu alam. Ini cerita yang dikisahkan oleh Cik Bakar kepada kita. Sampai sekarang dia tanya-tanya siapakah wanita itu. Tapi alhamdulillah setelah dibuat rawatan, ruqyah dan dibacakan yasin dan doa dan sebagainya, maka sampai sekarang tidak ada lagi gangguan seumpama itu. Ya, inilah cerita yang dikongsikan Cik Bakar kepada kita. Moga-moga anda semua dapat iktibar dan juga dapat pedoman dan terhibur. Yang paling penting sekarang adalah amalkan doa-doa untuk pendinding diri. Amalkan doa sebelum tidur. Ya, dan amalkanlah membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang menjadi pendinding diri kita daripada gangguan syaitan dan jin, makhluk halus dan sebagainya. Sekian. Semoga bertemu lagi dalam siri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.